Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 Isim Aqsa Qiraat akan membentangkan tugasan proposal kumpulan kami yang bertajuk Tahap Penguasaan dan Pemahaman Ilmu Tajwid dan Makhraj dalam kalangan pelajar Qiraat Uniza. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asyatibi bin Falzazul Hibri ingin menghuraikan tentang latar belakang dan penyataan masalah. Latar belakang ilmu tajwid dan makhraj ini adalah salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang mesti diperolehi dan difahami. Tajwid itu sendiri bermaksud memperelokkan dan mencantikkan sesuatu. Dari segi istilah pula, tajwid itu ialah ilmu yang membincangkan tentang kalimah Al-Quran. Perbincangan tersebut meliputi ketetapan sesuatu makhraj pada setiap huruf yang disebut. Antara penyataan masalahnya ialah sebagaimana yang sedia maklum, salah satu kos yang ditawarkan oleh Uniza yang berkait dengan Al-Quran ialah program ijazah sarjana muda kos Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu di bawah fakulti Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah pasti mereka yang memasuki kos ini sinonim dengan gelaran hufaz dan sudah menghafal Al-Quran sekurang-kurangnya 15 juzuk dan ke atas. Mereka semestinya menjadikan amalan membaca Al-Quran itu rutin harian. Tetapi, adakah mereka menjaga dan memelihara tajwid, makhraj setiap huruf ataupun sekadar membaca dan menghafal tanpa kewajipan tersebut? Membaca Al-Quran dengan tajwid ialah wajib, selaras dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Maka membaca Al-Quran ini bukanlah perkara yang remeh-temeh dan tidak boleh diambil enteng terhadapnya. Sehubungan itu, pengkaji ingin melihat tahap penguasaan tajwid dan makhraj pelajar Uniza dan juga akan memberi kaedah-kaedah dan teknik untuk menelaah sendiri ilmu tajwid dan makhraj ini dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap penguasaan dan pemahaman ilmu tajwid dan makhraj dalam kalangan pelajar qiraat Uniza. Yang keduanya bertujuan untuk menerangkan kaedah-kaedah dan cara untuk menguasai ilmu tajwid dan makhraj dengan baik. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Yang pertamanya untuk menilai tahap penguasaan ilmu tajwid dan makhraj para pelajar qiraat Uniza. Yang keduanya untuk mendedahkan kaedah-kaedah ataupun teknik untuk menguasai ilmu tajwid dan makhraj dengan mudah. Yang ketiganya adalah untuk menerangkan kesalahan lazim ataupun kesalahan yang kerap yang berlaku dalam penggunaan ilmu tajwid dalam kalangan pelajar ketika membaca Al-Quran. Seterusnya kita pergi kepada persoalan kajian. Yang pertamanya, bagaimanakah tahap penguasaan ilmu tajwid dan makhraj terhadap pelajar qiraat Uniza? Yang keduanya, apakah kaedah dan teknik untuk mempelajari ilmu tajwid dan makhraj dengan mudah? Yang ketiganya, apakah kesalahan yang kerap dan lazim dilakukan oleh pelajar ketika mereka membaca Al-Quran? Wallahu a'lam. Seterusnya, sorotan literatur. Antara kajian lepas yang dikaji oleh pengkaji ialah antaranya kajian yang bertajuk Tahap Pembacaan Al-Quran dalam kalangan pelajar di UiTM Terengganu, iaitu hasil penyelidikan daripada pengkaji Azharuddin Awang, Azman Cikmat dan Ahmad Nazuki Marzuki Yaakob. Kajian ini merumuskan bahawa masih wujud beberapa golongan remaja yang kurang menerapkan ilmu tajwid dan makhraj ini dalam pembacaan Al-Quran mereka. Yang kedua ialah kajian yang bertajuk Metod Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Imam Asim Makassar, Indonesia. Kajian ini menerangkan bagaimana mereka dapat memahami ilmu tajwid dan makhraj ini dengan sangat baik, kerana hampir majoriti pelajar di sana menguasai ilmu ini dengan sangat ramai. Yang terakhir ialah kajian yang bertajuk Tahap Keberkesanan Ilmu Tajwid Analisis terhadap sekolah tahfiz swasta di Selangor.
hasil penyelidikan pengkaji Zinara Daud, Syaharuddin Saad dan Hayati Husin. Pengkaji membuat kesimpulan berdasarkan kajian tersebut bahawa walaupun sekolah yang memang dalam bidang Al-Quran, masih lagi terdapat pelajar-pelajar yang kurang memahami ilmu tajwid dan makhraj ini dengan baik. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian ini mempunyai 3 aspek yang penting, iaitu reka bentuk kajian, lokasi dan populasi, dan pensampelan. Yang pertama ialah reka bentuk kajian, yang mana kajian ini berbentuk kajian deskriptif. Yang kedua ialah lokasi dan populasi, yang mana kajian ini dijalankan di Universiti Sultan Zainal Abidin iaitu UNIZA, memandangkan lokasi ini adalah lokasi yang paling strategik dan mempunyai infrastruktur yang baik. Pengkaji juga memilih sekitar 120 orang pelajar daripada pengajian ijazah sarjana muda Al-Quran dan Sunnah Qiraat secara rawak sebagai responden. Dan yang terakhir ialah pensampelan, iaitu saiz sampel bagi kajian ini ialah 120 orang pelajar telah dipilih dan dibahagikan 20 orang pelajar setiap semester. Manakala teknik pensampelan bagi kajian ini pula ialah pengkaji menyediakan borang soal selidik untuk menemu bual setiap responden dan juga menyediakan satu set soalan yang merangkumi 2 bahagian utama, iaitu bahagian A dan bahagian B, dan setiap bahagian mempunyai maklumat yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Aufar bin Rosli, nombor metrik 061576. Seterusnya kita akan ke bahagian tata cara pemerolehan data. Dalam kajian kali ini, kami menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama dalam mengumpul maklumat. Kami menyediakan borang dan borang tersebut akan diberikan secara terus kepada pelajar. Kami juga menyediakan borang soal selidik melalui Google Form sekiranya terdapat kesulitan seperti pelaksanaan SOP dan sebagainya. Soal selidik tersebut terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengenai demografi pelajar seperti nama, umur, latar belakang dan status pendidikan semasa belajar. Bahagian B pula mengenai soal selidik berkaitan kajian yang dilakukan seperti mengenal pasti tahap penguasaan dan pemahaman pelajar terhadap tajwid dan makhraj, mengkaji kaedah dan teknik pelajar dalam memahami ilmu tajwid dan makhraj, dan yang terakhir menilai pelajar tentang kekerapan kesalahan lazim dalam penggunaan ilmu tajwid dan makhraj. Dan yang terakhir, tata cara penganalisisan data. Penyediaan data dianalisis pada peringkat pertama bertujuan untuk memilih strategi menganalisis data dan memilih instrumen kajian. Oleh itu, kami memilih strategi penelitian deskriptif dalam kajian ini. Kemudian kami melakukan pengesahan data untuk mengenal pasti setiap piawai yang telah ditetapkan, justeru memilih sampel rawak kajian lengkap dan mengesahkan data yang telah dikumpul. Akhir sekali, kami meringkaskan data dan mencari corak menerusi analisis deskriptif sebagai tahap analisis. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.